She got me going psycho. She got me going down, down, down. Can't believe you know my gyro. Okay, Assalamualaikum. Saya akan menerangkan bahagian pengenalan DAS. Okey, kebelakangan ini berita tentang isu kesihatan mental semakin membimbangkan kita. Apatah lagi, isu ini telah meninggalkan impak negatif dalam kehidupan harian masyarakat di Malaysia. Okey, terdapat banyak inventory, ujian dan program-program kesihatan mental yang membantu masyarakat untuk meningkatkan lagi kesedaran tentang kepentingan pengetahuan kesihatan mental. Okey, kumpulan kami telah memilih inventory DAS. DAS ialah depression, anxiety ataupun kebimbangan dan stres. DAS ialah salah satu isu kesihatan yang tidak asing lagi dalam kalangan masyarakat kita. Okey, menurut Persatuan Psikiatrik Malaysia iaitu MPA, isu depression ataupun kemurungan ini dijangka bakal menjadi penyakit kesihatan mental utama di negara kita menjelang tahun 2020. Okay, terdapat beberapa faktor pemilihan inventory depression, anxiety dan stres skala ataupun DAS 21 dalam kajian yang kami lakukan ini. Okay, faktor yang pertama adalah kami memilih inventory DAS 21 ini kerana ramai pakar dan individu yang profesional menggunakan inventory tersebut untuk mengukur tahap tekanan, kebimbangan dan kemurungan seseorang. Bahagian ini saya akan terangkan mengenai pengenalan program. Yang pertama adalah tujuan program. Program yang dijalankan oleh kumpulan kami adalah program What is DAS. Program ini mengenai pendedahan maklumat tentang kemurungan, kebimbangan dan tekanan serta melakukan sesi menjawab soalan inventory DAS bagi melihat keadaan peserta program berdasarkan 3 perkara tersebut. Program ini bertujuan untuk menggalakkan dan mempromosikan saringan kesihatan mental dengan menggunakan instrumen utama iaitu inventory DAS dalam aktiviti program yang dijalankan. Penilaian ujian inventory DAS ini boleh membantu dalam mengenal pasti tahap kemurungan, kebimbangan dan tekanan seseorang, dan penilaian ini penting terutama pada masa kini di mana pandemik COVID-19 yang banyak meninggalkan implikasi terhadap kehidupan seharian. Yang kedua adalah sasaran. Sasaran peserta daripada program ini adalah berfokus kepada ahli kelab, pembimbing rakan siswa, PRS dan terbuka juga kepada peserta luar. Program ini menyasarkan peserta daripada kalangan ahli PRS sendiri kerana kelab ini merupakan medium perantaraan antara pelajar universiti dan pihak kaunseling UMT yang mana banyak membantu pelajar dari aspek kesihatan mental. Yang ketiga adalah objektif. Objektif yang pertama adalah mengenal pasti tahap kemurungan, kebimbangan dan tekanan dalam kalangan peserta melalui ujian penilaian inventory DAS. Yang kedua adalah membantu peserta meningkatkan kepengetahuan mengenai langkah awal menangani isu kesihatan mental. Yang ketiga adalah meningkatkan kesedaran tentang kepentingan isu kesihatan mental dalam kalangan peserta. Yang keempat adalah meningkatkan kemahiran menangani stres dalam kalangan peserta. Yang keempat adalah platform. Program ini dijalankan dalam talian menerusi platform Google Meet. So, sini saya macam menerangkan setiap slot yang berlaku dalam program kami tersebut. So, slot yang pertama itu kami menunggu kemasukan peserta. Kami menunggu dalam 15 hingga ke 20 minit. Seterusnya selepas habis slot kemasukan peserta, penerangan daripada Nurul Fitri mengenai kemungkinan yang berlaku dalam program atas talian tersebut dan apa-apa masalah teknikal yang mungkin berlaku. Dan seterusnya kami
melakukan ice breaking untuk peserta lebih ada ikatan dalam program tersebut supaya peserta tidak merasa kekok kepada program tersebut. Dan seterusnya penerangan daripada saya sendiri dan apa itu DAS. Saya beri penerangan apa itu DAS dan saya mengambil dua daripada penyakit mental tersebut ataupun gangguan mental, yaitu stres dan anxiety. So seterusnya adalah penerangan daripada Maizura. Dia menerangkan apa itu depression ataupun kemurungan, dan dia juga beri penerangan mengenai apa itu langkah untuk menangani stres, anxiety ataupun depression tersebut. So dia telah menggunakan 10B. So 10B ini contohnya macam beriada lah contohnya. So 10B ini kami ambil daripada Kementerian Kesihatan. So benda ni valid lah, cuma perlu contohnya kalau ada individu yang mengalami benda tersebut, ya perlu dirujuklah kepada kesehatan. Dan seterusnya adalah penerangan daripada Amirul Aiman, daripada Aiman sendiri mengenai dia beri penerangan bagaimana untuk menjawab DAS tersebut ataupun inventory tersebut. Dia juga menerangkan bagaimana langkah-langkah ataupun masa yang diberikan untuk menjawab inventory tersebut. Dan setelah selesai habis baca inventory, so seterusnya adalah sesi soal jawab daripada MUAS. So soal jawab ni termasuklah interpretasi dan contohnya kita pilih peserta siapa yang volunteer untuk share dia punya inventory tersebut. Dan seterusnya adalah penutupan. So penutupan ni orang ada individu yang mungkin kita orang akan follow up, dan ada yang kita mungkin akan rujuk lah. Tapi setakat ini program kami peserta program tersebut tiada lagi apa-apalah berlaku yang lebih berat. So itu saja daripada saya. Next. Okey, baik. Saya akan meneruskan sesi pembentangan dengan kebaikan yang diperoleh para peserta apabila menyertai program What is DAS. Antara kebaikan yang diperoleh apabila menyertai program What is DAS ini, yang pertamanya adalah ilmu yang baru. Jadi kebanyakan peserta-peserta daripada apa yang saya tanya diorang, kebanyakan daripada mereka tak tahu bahawa ada satu instrumen yang mengukur tahap stres, kemurungan dan kebimbangan. Jadi bila mana ada program sebegini, pelajar-pelajar ataupun peserta-peserta dapat satu input yang baru. Jadi apabila mereka merasakan mereka mempunyai simptom-simptom yang berarah kepada stres, kemurungan dan kebimbangan, maka mereka boleh merujuk dulu kepada instrumen ataupun inventory DAS. Jadi tidak perlu membuat kenyataan awal yang mereka ada kebimbangan ataupun kemurungan. Rujuk dulu kepada instrumen sebagai satu saringan awal. Jadi itu sedikit sebanyak merupakan satu ilmu baru yang diperoleh peserta yang sebenarnya sangat penting untuk dia aplikasi, dan itu juga main point kita untuk program ini. Kebaikan yang seterusnya ialah dapat membina satu set pemikiran yang baik kepada para peserta. Jadi kita sedia maklum kalau kita lihat di media-media, banyak sangat orang pada masa kini mudah untuk mendiagnosis diri sendiri tanpa melihat ataupun tanpa merujuk kepada pakar-pakar yang berautoriti. Jadi dengan adanya instrumen DAS ini dan juga kita dah jelaskan apa itu DAS, maka mereka tahu apa yang perlu dilakukan dan apa yang tindakan yang perlu diambil sekiranya merasakan mempunyai simptom-simptom stres, kemurungan dan kebimbangan. Jadi instrumen DAS ini merupakan satu saringan awal yang mereka boleh guna tanpa mereka perlu meletakkan satu set pemikiran yang mereka mempunyai kemurungan ke kebimbangan ke. So rujuk dulu kepada inventory ini, dan juga kalaulah markah dia tinggi baru refer kepada pakar-pakar ataupun kaunselor-kaunselor yang terlatih. Kebaikan yang ketiga adalah dapat membantu komuniti setempat. Jadi sedia maklum kita bawa program ini dan memberikan satu ilmu berkenaan dengan inventory DAS.
Jadi para peserta yang menyertai program ini bukan sahaja boleh guna untuk diri sendiri, tapi juga boleh sampaikan kepada rakan-rakan dan juga ahli keluarga supaya sama-sama untuk kita mempraktikkan penggunaan inventory ini daripada kita mendiagnosis diri sendiri. So, bila mana kita ada instrumen yang boleh kita guna, so kita boleh tahu perkembangan diri kita. Jadi kalau kita tengok kawan-kawan dalam stres, so kita minta dia jawab DAS supaya kita boleh buat saringan awal. Kalau skor dia tinggi, baru kita rujuk kepada pakar-pakar yang lebih berautoriti. Okey, baik, tak lupa juga untuk para facilitator, kami juga mendapat banyak manfaat daripada program What is DAS ini. Antaranya ialah meningkatkan tahap komunikasi kami, terutamanya ketika program yang atas talian. So ini pertama kali kami dapat menjayakannya dengan baik, dan yang keduanya dapat meningkatkan tahap keyakinan kami, terutamanya ketika membuat interpretasi, menjawab soalan daripada peserta, dan yang terakhirnya adalah mengukuhkan pengetahuan kami. Jadi bila mana kami banyak lakukan revision, kami banyak lakukan penyelidikan, so kami dapat banyak input berkenaan dengan DAS dan juga mengukuhkan lagi pengetahuan kami. Ini saya akan menerangkan kelemahan yang perlu dibaiki setelah kami menjalankan program What is DAS ini. Pertama sekali, kami perlu membaiki kemahiran interpersonal dari segi kelancaran dalam menyampaikan suatu taklimat. Hal ini demikian kerana majoriti daripada kami kurang berkemahiran dalam aspek penyampaian. Kami menjadi tergagap-gagap dan kurang yakin dengan perkara yang kami sampaikan. Kami juga kurang berpengetahuan dalam menjalankan program ilmiah sebegini. Pengalaman ini sedikit sebanyak dia memberi pengajaran kepada kami agar kami ni sentiasa melatih diri dan melibatkan diri dengan aktiviti sosial seperti kelab yang dijalankan oleh pihak universiti lah, terutamanya agar kami ni lebih mahir dalam mengendalikan satu-satu program. Kami juga kurang mendalami cara pengendalian dan pentadbiran inventory DAS ini kerana kami sendiri masih belum terbiasa dengan inventory ini. Sedikit sebanyak kekurangan pengetahuan dan kemahiran ini memberi kesan kepada kelancaran program serta pemahaman terhadap para peserta itu sendiri. Kelemahan seterusnya adalah masalah capaian internet yang lemah, di mana hal ini secara tidak langsung dia menyebabkan keterbatasan dalam komunikasi dengan para peserta. Terdapat student yang line dia slow, dia tak dapat mendengar maklumat yang dijelaskan oleh kami dan kami terpaksa menjelaskan semula buat beberapa kali. Malah terdapat juga gangguan semasa salah seorang daripada ahli apabila menyampaikan satu taklimat, dan terdapat gangguan bunyi bising daripada persekitarannya. Hal ini sekaligus mengganggu kelancaran program yang dijalankan. Cabaran dan juga halangan dalam melaksanakan program ini, terutamanya apabila kami sebagai fasilitator perlu menjalankan program secara online. Namun demikian, dengan kerjasama antara ahli kumpulan dan juga para peserta, kami dapat menjalankan dan mengendalikan program ini dengan lancar. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.